Assalamualaikum, salam 11 Ramadan. Kita bertemu kembali dalam Mutakhir edisi petang di Sabah Hits Online TV bersama saya Regina Ilham. Kita teruskan ke tajuk utama petang ini. Mutiara JRS telah memberikan sumbangan kepada 81 ibu tunggal di 24 buah kampung. Orang ramai diminta untuk berhati-hati mengenai kes keracunan makanan yang kian membimbangkan. Kejadian panik telah berlaku di Jalan Lintas Kota Kinabalu. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara JRS dalam menghulurkan sumbangan bantuan berupa kupon berbelanja kepada golongan ibu tunggal yang memerlukan di beberapa kampung di kawasan Dewan Undangan Negeri Liawan pada Ahad lalu. Penyampaian sumbangan itu telah disempurnakan oleh Yang Mulia Datin Tengku Adlina Tengku Adlin, isteri kepada Adli Dewan Undangan Negeri Liawan Yang Berhormat Datuk Anwar Ayub Aman bersama dengan Ahli Jawatan Kuasa Wiranita Parti Solidariti Tanah Airku bahagian Liawan yang diketuai oleh Heldawati Juhasin. Sementara itu, Heldawati berkata sebanyak 24 buah kampung yang melibatkan seramai 81 penerima telah menerima sumbangan berupa voucher pembelian barangan, keperluan dapur yang bernilai RM120 dan kurma kepada penerima yang berpuasa. Tambahnya, beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Gaya Awana Serian Berhad Gudang 11 Keringau di atas pertambahan RM20 bagi setiap RM100 yang diperuntukkan menjadi kupon itu berjumlah RM120. Saya IBLB, Saya Regina Ilham dan saya Syazena Azman. Kami dari Sabah Hits dan Sabah GZ ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 2022. Masyarakat di daerah ini menzahirkan harapan agar pembinaan Kompleks Sukan Daerah Tenem yang kini dalam proses pembinaan dapat disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Kompleks sukan yang serba boleh di daerah ini sudah sekian lama menjadi idaman penduduk terutamanya golongan muda untuk menjalani aktiviti beriadah. Pengerusi JJ Football Club Jamawi Jaafar berkata, beliau telah diberikan jaminan oleh kontraktor pelaksana bahawa kerja-kerja pembinaan Kompleks Sukan itu akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Cadangan permohonan tersebut telah diajukan kepada Menteri Belia dan Sukan ketika itu Khairi Jamaluddin semasa merasmikan Musyarat Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Tenem pada tahun 2015 yang lalu. Tambahnya, beliau berharap agar Kompleks Sukan itu siap sepenuhnya dan akan menjadi pusat riadah bagi masyarakat khususnya di daerah Tenem serta pelbagai kegiatan sukan dapat diadakan di tempat yang lebih kondusif seperti perlawanan bola sepak dapat dijadikan sebagai lokasi bagi pihak sekolah untuk menganjurkan kejohanan sukan tahunan. Kita kembali selepas ini. Kita bertemu kembali. Sumbangan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Bingkor Yang Berhormat Datuk Robert Tawik telah diterima oleh pengerusi wanita Katolik Gereja St. James the Apostle Bunsit Bingkor Maria Mahmud. Sumbangan berkenaan telah disampaikan oleh isteri kepada Adun Bingkor iaitu Datin Doris Jo Pirit. Tambahnya, Maria yang juga pengerusi KWK Zon Bingkor berkata, sumbangan yang diterima itu dapat membiayai kos tempahan pakaian seragam untuk komuniti KWK gereja itu. Semoga sumbangan ikhlas daripada wakil rakyat ini dapat meringankan beban komuniti gereja untuk mendapatkan pakaian seragam yang telah ditempa serta bermanfaat seperti yang diperlukan. Kak, stres aku mau exam tapi sakit badan aku. Pening lagi, tidak fokus lagi. Kau ni dari tadi bising, pening lah, stres lah. Kau mau kasih yang stres kau? Ya, Kau mau kasih yang pening kau? Ya. Kau mesti try kopi, bean kopi. Kopi apa nih, Kak? Kau try, kau rasa macam mana, lepas tu baru kau datang berjumpa kakak. Okey, Pergi, aku buat dulu. Tadi kakak aku cakap kopi ni boleh kasih.
Macam mana? Sudah masak? Sudah, sedap wah. Betul kan apa kakak cakap? Ya, betul. Kamu di luar sana yang meminati kopi, kamu kena try Beat Coffee. Ya, dia dapat membina sel darah merah, dapat melancarkan sistem pengedaran darah dan juga dapat menyusulkan asid urik. Kak, stok ini masih banyak, Kak. Jangan risau deh, stok ni memang banyak. Kamu di luar sana yang mau mencuba, kamu boleh terus hubungi nombor yang tertera. Bah, jom kita try dorang mama. Jom. Beat Coffee, terasa nikmatnya. Orang ramai diminta untuk tidak memandang remeh mengenai kes keracunan makanan kerana ia boleh membawa maut. Pada masa ini terdapat tren peningkatan kes keracunan makanan semasa bulan Ramadan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata kepada semua orang hendaklah berwaspada dalam penyediaan juadah dan pembelian makanan semasa bulan puasa ini, termasuklah di bazar Ramadan. Beliau juga turut memberi nasihat kepada peniaga agar memasak makanan dengan sempurna dan hanya menggunakan bahan yang segar serta air yang bersih. Tambahnya, bagi makanan ready to eat pula perlu disimpan dalam suhu yang sesuai dan tidak melebihi 3 hari jika dimasukkan ke dalam peti sejuk. Pada baru-baru ini, 2 kanak-kanak telah dirawat di hospital akibat keracunan makanan dan pihaknya melaporkan mengalami cirit-birit dan muntah-muntah selepas sahaja memakan puding pui dibeli di bazar Ramadan. Kita kembali selepas ini. Beat Coffee ni so-called healthy-licious coffee. Kita nak berubah daripada kopi yang tak sihat kepada kopi sihat. Ianya diadun menggunakan ramuan ubi merah, red beet. Saya rasa pengguna hari ini bijak, mereka boleh google apa itu red beet atau ubi beet merah yang khasiatnya diakui oleh masyarakat dunia, oleh pakar-pakar seperti pakar jantung dan sebagainya. So maka Beat Coffee diadun sebegitu rupa dengan 40 gram satu sachet, dengan aura kopinya rasanya yang setakat ini ramai meramalkan Beat Coffee boleh menjadi kopi Malaysia bertaraf dunia. Beat Coffee, terasa nikmatnya. Kita bertemu kembali. Seorang memandu telah berdepan detik cemas selepas katil diangkut di dalam lori dipandunya terbakar dalam kejadian di Jalan Litas, Kota Kinabalu yang berhampiran dengan sebuah pusat membeli belah di sini pada kemarin. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Litas Agustavia John Guasi berkata, kejadian pada jam 2.15 petang itu membabitkan sebuah lori 3 tan yang membawa muatan katil dan adalah difahamkan semasa dalam perjalanan katil yang dibawanya itu terbakar secara tiba-tiba. Namun bernasib baik kejadian itu telah disedari oleh pemandu lori yang bertindak pantas untuk berhenti di tepi jalan. Tambahnya, pasukan bomba yang tiba di lokasi terus bertindak memadamkan bara-bara api bagi memastikan tiada unsur bahaya lain termasuklah percikan api yang boleh mengakibatkan kepada kebakaran. Menurutnya, kejadian itu juga telah menyebabkan bahagian belakang lori terkena bahagian api yang mengakibatkan cermin belakang lori itu pecah, namun tiada kebanggaan jiwa serta kecederaan dalam kes ini dan operasi keseluruhan ditamatkan pada jam 3 petang. Terima kasih kerana sudi bersama saya di edisi petang. Saya Irishna Irham, sahabat Hits Online TV.